أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati, khatib mengajak diri sendiri dan sidang Jumaat untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala larangan. Semoga kita akan terus dikurniakan kebaikan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang berbahagia ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Anak Masa Depan Kita, Apa Peranan Kita. Hadirin yang dirahmati sekalian, anak-anak merupakan amanah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya untuk dipelihara dan dididik menjadi insan yang berguna. Ini bagi memastikan mereka mampu mengambil alih peranan memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala pada masa akan datang, berbekalkan fitrah, iaitu kesucian yang suci yang ada dalam diri setiap manusia sejak mereka dilahirkan. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, yakni suci bersih. Maka kedua ibu bapanya lah yang mencorakkannya menjadi Yahudi ataupun Nasrani. Hadis riwayat Bukhari. Kewajipan dalam memastikan fitrah ini terus mekar dalam diri mereka, tidak ternoda dengan kejahatan sehinggalah mereka dewasa, menjadi tanggungjawab ibu dan bapa atau penjaga.
Usaha ini mampu direalisasikan dengan memberikan pendidikan, bimbingan yang berkualiti kepada anak-anak, khususnya berkaitan agama. Pengetahuan agama lah, pengetahuan agama yang tepatlah mampu menjadi panduan dalam membezakan antara yang hak dengan yang batil. Pengetahuan agama jugalah dapat mendorong seseorang itu mentaati Allah Subhanahu wa taala, menyuburkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seterusnya berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Anak-anak nanti akan yang dididik dengan benar akan mampu menjadi insan yang rabbani, tergolong dalam golongan yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Sesiapa yang Allah mengkehendakkan kebaikan kepada seseorang itu, nescaya akan diberikan kefahaman kepadanya tentang agama. Selain daripada itu, usaha ke arah memberikan pemahaman yang baik berkaitan agama melalui pendidikan kepada anak-anak mampu menjadikan agenda utama setiap keluarga supaya diri dan keluarga mereka bebas daripada api neraka. Selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan pada awal-awal khutbah tadi, yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, peliharalah diri dan keluargamu daripada api neraka. Perlu diingat, sekiranya usaha tidak diberikan penekanan dan pemahaman yang benar tentang agama yang tepat, nescaya mereka akan membesar menjadi manusia yang mungkin merosakkan dunia dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan ditanya dan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, dan mudah-mudahan kita dijauhkan daripada azab disebabkan oleh zuriat dan keturunan kita sendiri. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 132 hingga 135, "Wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun, amaddakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa 'uyun, inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin 'azim." Berbaktilah kamu kepada Allah yang telah menolong kamu dalam pemberian nikmatnya yang sedia ada. Diberinya kamu binatang ternak yang berkembang biak serta anak-anak yang ramai, dan taman-taman yang indah mengalir padanya air mata. Sesungguhnya aku takut bahawa kamu semua akan ditimpa azab siksa pada hari yang besar, iaitu hari kiamat. Muslimin yang dikasihi, mendidik anak-anak agar mereka benar-benar memahami agama bukanlah tugas yang mudah. Ditambah dengan keadaan pada zaman moden ini yang penuh dengan dugaan dan cabaran, kewujudan norma-norma baharu, impak daripada pandemik COVID-19 yang melanda menjadikan tugasan ini lebih berat. Pun begitu, ia tidak seharusnya dijadikan alasan untuk culas dan cuai dalam pendidikan anak-anak. Ini bertepatan dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesungguhnya Allah kasih kepada seseorang kamu apabila melakukan sesuatu amalan dilakukan secara tekun. Hadis riwayat Baihaqi. Kaedah yang perlu digunakan pakai dalam mendidik anak-anak mengikut Dr. Abdullah Nasir Ulwan dalam karyanya yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak dalam Islam. Antara kaedah pendidikan yang efektif adalah seperti berikut. Pertama, pendidikan melalui tauladan. Pendidikan melalui tauladan merupakan kaedah yang paling berkesan kepada anak-anak. Ini kerana anak-anak melihat contoh ikutan yang baik daripada ibu bapa. Mereka akan mengikut prinsip yang baik juga. Jika ibu bapa ingin melihat anak yang bersifat jujur, amanah, penyayang, menjauhi perkara yang batil, maka ibu bapa perlu memberikan contoh yang baik dengan melakukan kebaikan tersebut, menjauhi kejahatan, berakhlak dengan akhlak yang mulia,
mengikut kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Yang kedua, pendidikan melalui kebiasaan. Anak-anak dilahirkan dengan sifat fitrah. Kebiasaan dengan persekitaran mereka akan mempengaruhi sama ada mereka akan terus kekal dengan fitrah ataupun sebaliknya. Bagi memastikan anak-anak terus membesar dengan fitrah, didikan dengan segala kebiasaan yang baik, itu adalah sesuatu yang amat perlu. Dan ibu bapa wajiblah mewujudkan persekitaran yang baik untuk membentuk mereka. Yang ketiga, pendidikan melalui nasihat. Nasihat mampu membuka minda anak-anak terhadap hakikat sesuatu perkara dan boleh mendorong mereka melakukan perkara yang mulia, menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji, serta memahami kepentingan pendidikan agama Islam. Itulah yang menjadikan banyak ayat-ayat Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW penuh dengan nasihat. Nasihat yang berhikmah amat perlu diberikan kepada kanak-kanak dalam mendidik mereka. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada minggu ini bersempena dengan sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia yang disambut pada saban tahun bertemakan anak kita masa hadapan negara. Maka mimbar menyuruh supaya yang pertama, marilah kita sama-sama menjaga dan mendidik anak-anak yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Umat Islam mestilah memastikan pendidikan anak-anak dapat membentuk mereka menjadi anak-anak yang saleh, yang seterusnya akan mendoakan kesejahteraan ibu bapa mereka di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, ibu bapa mestilah memastikan masa depan anak-anak stabil dan seimbang dari semua aspek akidah, akhlak, emosi dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang menjadi penjaga kepada anak-anak, yang jika ditakdirkan mereka pula meninggalkan anak-anak yang dhaif atau yatim di belakang mereka, tentulah mereka akan merasa bimbang terhadap masa depan dan keselamatan anak-anak mereka. Oleh itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengatakan perkataan yang betul, iaitu bertepatan dengan kebenaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi khatimkan supaya sama-sama kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengawasi diri dan keluarga daripada perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama-samalah kita terus berdoa supaya negara kita dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman, khususnya penularan wabak COVID-19. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan hamba Allah yang bersabar ketika menempuh segala penyakit yang menimpa, berdisiplin, sentiasa mematuhi SOP
dan sentiasa mengambil pengajaran atas apa yang berlaku. Berhati-hati dan beringatlah, walaupun kita diberi sedikit kebebasan untuk bergerak, kerana negara masih lagi memerangi wabak ini untuk keselamatan diri, keluarga dan masyarakat. Bagi yang terkesan dengan wabak ini, jangan mengambil jalan mudah dengan memudaratkan dan menyakiti diri sendiri. Kita hendaklah berjiwa besar, sabar, kuat fizikal dan mental, berasaskan keimanan yang mantap. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Quran dengan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin waradallahu an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلامور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلامور تنكو أمر شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan rahmat dan keberkatan kepada negeri ini agar terus sejahtera dan maju serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan Raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang sentiasa meninggikan agama-Mu. Hindarilah kami daripada kelompok dan golongan yang suka mencela, mencaci dan menghina agama-Mu. Ya Allah, kurniakan petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui perbadanan wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
Luruskan soft. Luruskan soft. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakariya idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن
تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وشمس الأسقام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.